Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Muadib doakan agar adik-adik semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib dan rakan guru-guru yang lain. Jadi sebelum kita teruskan, Muadib mohon kepada adik-adik yang belum subscribe, tolong subscribe channel Muadib untuk dapatkan lebih lagi berkaitan tentang PDPR bersama Muadib lah. Yang sudah subscribe, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas adik-adik dengan kejayaan dunia akhirat. Jadi hari ini kita akan sambung topik kita, iaitu uduk yang sempurna. Okay, yang lepas kita sudah belajar berkaitan tentang pada mula-mulanya apa situasi wajib wudu, tujuan sunat berwudu. Kita sudah bercakap tentang apakah dimaksudkan dengan wudu, dan kita sudah juga mengaplikasikan ataupun memberikan pengajaran berkaitan tentang rukun dan juga sunat wudu. Hari ini kita akan teruskan dengan perkara makruh dan yang membatalkan wudu. Okey, perkara makruh dan yang membatalkan wudu. Jadi perkara yang makruh ketika berwuduk ni ada beberapa, ada 4. Yang pertama ialah bercakap. Makruh ni apa sebelum tu? Makruh ni ialah bila kita buat, kita rugi. Bila kita tinggalkan, kita untung. Maksudnya bila kita buat, kita tidak berdosa. Tapi bila kita tinggalkan, kita dapat pahala. Jadi untung rugilah. Untung rugi. Jadi perkara yang makruh ketika berwuduk ialah bercakap. Bercakap dengan kawan, bercakap dalam handphone kan. Jadi makruh hukumnya. Bercakap-cakap ketika mengambil uduk. Yang kedua ialah berlebihan menggunakan air. Kita ambil uduk ni bukan mandi. Kita ambil uduk ni sekadar membasuh anggota-anggota uduk, meratakan dengan air. Jadi tidak perlulah buka pipe tu dengan sederas-derasnya seolah-olah kita memandikan seekor gajah ataupun kita mau mandi. Jangan begitu. Jadi kurangkan, kecilkan air tu. Alright. Dan yang seterusnya ialah mendahulukan anggota kiri. Sebaiknya kita dahulukan anggota kanan, itu yang sunat. Tapi bila kita mendahulukan anggota kiri, dia tidak batal, tetapi hukumnya ialah makruh. Dan seterusnya ialah meminta orang lain membasuhkan anggota uduk tanpa keuzuran. Kita suruh siapa? Kita suruh adik kita. Sini. Tolong basuhkan, tolong ambilkan abang, tolong ambilkan kakak uduk. Gitu. Jadi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kalau tidak ada sebarang keuzuran ataupun tidak ada sakit. Tiba-tiba kita, senang cerita, kita malas ambil uduk sendiri, kita suruh orang lain, maka hukumnya ialah makruh. Okey. Kepada perkara yang membatalkan uduk pula. Yang pertama ialah keluar sesuatu daripada kubul dan juga dubur. Contohnya terkencing, contohnya terkentut, contohnya terbuang angin lah tu. Terkentut, terbuang angin. Lepas tu buang air besar, maka batallah wuduknya. Jadi kubul ni apa? Kubul ni ialah kemaluan di bahagian hadapan. Manakala dubur ialah kemaluan di bahagian belakang. Itulah kubul dan juga dubur. Dan yang seterusnya ialah tidur yang tidak tetap punggung. Dia tidur terbolak-balik, maka hukumnya ialah batal uduknya. Dan seterusnya ialah hilang akal seperti mabuk atau pitam. Hilang akal juga boleh membatalkan uduk. Hilang akal, dia masa dia ambil uduk kan, masa dia dalam keadaan dia beruduk, tiba-tiba dia hilang akal ataupun tiba-tiba dia pengsan, maka batal uduknya. Seterusnya ialah bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni apa? Tengok sini. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Contohnya dengan adik-beradik perempuan, lelaki begitu. Contohnya dengan makcik, pakcik, adik-beradik bapa, makcik, pakcik, adik-beradik mama, anak-anak buah, anak-anak buah, itu iaitu anak-anak adik-beradik kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita, itu haram untuk kita kahwini, maka itu tidak batal wuduk. Tapi kalau dengan orang lain, dengan sepupu, itu batal wuduk. Okay, dengan makcik kantin yang bukan ada hubungan dengan kita, batal wuduk kalau berlainan jantina. Okay, kalau tersentuh tanpa tersentuh kulit, begitu. Dan seterusnya ialah menyentuh kubul atau dubur dengan tapak
tangan. Tapak tangan tersentuh kemaluan bahagian depan, tersentuh kemaluan bahagian belakang. Bahagian dubur tu kalau di papan punggung tidak batal, tapi di bahagian dubur dia batal. Tapi kalau pakai belakang tangan macam mana Muadib? Belakang tangan juga tidak batal. Yang batal hanya menggunakan telapak tangan. Jadi ini adalah perkara-perkara makruh ketika berwuduk dan perkara yang boleh membatalkan wuduk. Begitulah dia. PDPR pada hari ini. Jadi yang terakhir, sila buka buku aktiviti muka surat 109 dan siapkan latihan tersebut. Jadi jumpa lagi insya-Allah pada sesi PDPR yang seterusnya. Assalamualaikum.